Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita sambung muka surat berapa? 30 Rukun Islam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang ketiganya bab rukun Islam. Sesalah rukun iman masuk pula. Malam ni rukun Islam. Pengertian Islam. Bila nak masuk rukun Islam, Islam tu apa dia? Mungkin ada di antara kita yang tak tahu Islam tu benda. Apa benda makna Islam? Dia bukan Islam dah. Jadi malam ni boleh tahu benda Islam. Islam ini berasal daripada bahasa Arab. Asal kata salimah bererti selamat. Dia asal daripada perkataan daripada bahasa Arab lah. Bukan agama kita ni agama orang Arab, bukan. Tapi banyak perkataan-perkataan bahasa Arab lah di dalam agama. Bukan agama kita daripada orang Arab, bukan. Kerana turunnya Al-Quran dalam bahasa Arab dan Nabi kita yang terakhir adalah daripada kalangan bahasa Arab. Kerana itulah syariat yang sampai kepada kita dia berbahasa Arab. Quran bahasa Arab. Nabi yang sampai Quran pun orang Arab. Jadi dia cakap Arab lah, hadis cakap Arab. Jadi apa jua agama, hukum dia berbahasa Arab. Jadi asalnya daripada bahasa Arab diterjemahkan jadi buku Jawi, buku Rumi yang seumpamanya. Kataan Arabnya salimah, fi'il madhi kan ni. Salimah. Berarti selamat. Kalau balik bahasa selamat, salimah, selamat. Dia mempunyai erti berserah diri dan patuh dan taat agar mendapatkan selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terjemah saja selamat. Tapi kalau makna luar, iaitulah taat pada perintah agama. Itu Islam. Maksud Islam yang sempurna, Islam yang patuh pada ajaran-ajaran Islam. Nabi kata akhir zaman sekejap lagi, umat aku lama je Islam. Fi akhir zaman la yabqa minal Islam illa ismuh. Pada akhir zaman nanti tiadalah kekal ataupun tinggal ataupun ada pada umat Islam itu yang ada lagi melainkan nama saja Islam. Ada ni nama Islam, nama benda Abdullah. Tapi pegang orang puang kata ni tak pakai dah hukum. Nama umpamanya lain Abdul Rahman, tapi nombor ekor penuh lah pakai berjudi. Amalan Islam tu tak ada. Jadi kita nak kepada makna, bukan kepada arti. Kalau arti mana selamat, itulah agama selamat. Kenapa dia panggil agama selamat? Kerana barang siapa yang tunduk kepada Allah, yang patuh pada perintah Allah, selamat ni. Dan mana pejuang-pejuang Islam tak selamat? Dikejar, diburu, dihambat, ambil takat, eret,
dihukum ikat rata tak seluruh dunia. Di Bosnia itu pejuang Islam dibunuh oleh tentera Soviet. Di Afghanistan ditangkap pejuang Islam dalam gua heret wagi di Amerika boleh lagi. Ulama-ulama di Mesir di penjara Amerika mana tak selamat. Selamat ni hakiki. Selamat yang sebenar. Selamat yang sebenar akhirat. Mana akhirat garanti selamat. Dunia belum tentu. Sebab dunia ni tempat ujian lah. Ada orang yang selamat di dunia. Ada yang tidak selamat. Tak selamat tu maknanya Allah uji dia. Agar mendapatkan selamat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang patuh pada Islam saja Allah beri lindungan kepada dia. Walaupun dalam dunia ini kita tengok tak selamat, akhirat sudah tentu selamat. Kerana kehidupan yang sebenar, kehidupan akhirat. Dan dunia tak sebenar, dunia sebenar juga. Dan akhirat yang paling sebenar. Kalau bandingkan, kalau kita tak banding dengan akhirat, dunia ini sebenar lah. Nak makan yang kerja kuat, boleh sebenar lah. Tapi kalau tak banding dengan akhirat, banding dengan akhirat, tipu lah dunia ni. Tak sebenar. Buat ni bolak tipu dah, mati dah awak. Kehidupan yang ada mati. Kehidupan yang tidak sebenar. Akhirat kita tak mati. Itu baru sebenar. Kehidupan. Kita cari lelah-lelah. Dah boleh bawa skepeng dalam kanda. Buat taruh pisang, buku dengan tahi putih. Gitu. Tak sebenar. Islam adalah suatu agama daripada Allah yang mewujudkan nilai-nilai luhur, mana murni yang mengharuskan kepatuhan dalam pengabdian kepada Allah atas perintah dan larangannya, akan selamat dan bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Sedangkan orang yang tidak mengakui agama Islam sebagai agamanya akan mendapat kerugian besar nanti di akhirat. Seperti disebutkan dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Orang siapa mencari agama lain. Apa ni? Salah terjemah ni. Kalau terjemah betul, tiap-tiap diri pasti akan merasai mati lah. Wa innama dan hanya tuwaffawna ujurakum, Allah akan balas dengan sempurna segala apa benda ni, balasan pekerjaan perbuatan kamu ialah yaumul kiamat, pada hari kiamat. Maksud ayat ini, tiap-tiap orang dia akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti mati. Yang tak mati satu saja, Allah. Jadi Allah tak masuk pada nafsu sini. Allah yang hidup juga, tapi yang la yamutu, tidak akan mati. Kita hidup selepas mati. Allah hidup seawal-awalnya tidak pernah mati. Manusia akan mati, jin akan mati, malaikat Israel akan diambil nyawa oleh Allah SWT. Allah kata tinggal sekarang mu seorang je, wahai Israel, maka tu aku ambil nyawa mu sekarang. Last sekali Israel pun dimatikan oleh Allah. Lain mati lama dah. Baik pun mati, jahat pun mati juga. Tak semayang mati. Semayang mati juga. Bukan kata semayang tak hati. Tak. Kalau semayang tak hati, ramai lah semayang. Semayang pun mati, tak semayang mati. Disuruh mati. Tak pergi, mati juga. Islam mati. Tak Islam, mampu. Dia gitu. Kerana mati dalam keadaan taat kepada Allah. Gitulah. Makan obat mati, tak makan obat mati. Pergi hospital mati, tak pergi hospital mati belaka. Kullu dia adalah hakikat. Maknanya sekalian sungguh. Sekalian semua mati belaka. Bila mati, tujuan apa mati? Tujuan bayar gaji. Tak ada. Pekerjaan atas muka bumi ni maknanya nak bayar gaji kena mati dulu. Mati tak bayar gaji lah. Hidup boleh gaji, mati tak bayar. Kerja dengan kerajaan Allah, mati baru boleh gaji. Itu malah kalau kerja.
Nak semangat. Nak. Dah apalah saya ambil awak kerja dengan syarikat saya. Saya pun ada seorang kekurangan di Kuantan, dia nak pakai seorang manager. Ginilah. Awak kerja dengan saya. Nak saya bagi gaji awak 30,000 sebulan. Kereta Mercedes kompresor. Tapi gaji tu bayar bila awak mati bila. Kata kawan malah pun nak kerja. Dia dah rekat bodoh. Nak mati baru nak bayar gaji. Ambil lah ni. Saja syarikat. Ya, kerajaan. Yang kalau kita gaji kaki tangan ni mati baru bayar gaji. Bayar gaji lah ke mana? Bayar gaji sempurna. Dalam ni bayar dah sempurna. Bayar napis. Bayar kurang. Bayar sikit every. Nak terima. Dia pasuh. Ya, pasuh pula. Kau cetang. Tunggu 15 sen kalau kerja kau. Dah. Kalau nak kira tu imam. Sekali bang tu patut 100 riyal. Nah, 5 kali 500 riyal kali. Patut gaji dia. Tak. Nak tengok orang janji. Selagu berapa ribu? 3,000. Nak, selagu. Nak kira. Nak kata imam. Sekali dia jadi tu imam 500. Tu ilah 300. Sebulan tu ilah 12,000. Oh, sejak. Dah mana boleh 300 ya? Apa beragak dia tak imat untuk tu ilah. Mitok naik around. Nah, tak boleh juga. Pasal apa? Pasal sini bukan tempat balas sempurna. Nak senang kok cara lain ni. Nah, ngayok mah. Belang-belang untuk ilah, belang-belang ngayok mah. Baru boleh kaya dia. Dia gitu. Nah. Dan ini wa innama tuwaffawna. Hanya saja akan Tuhan balas tapi gaji yang tu, gaji sempurna. Hari akhirat. Ujur ni gajinya. Nah. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Hanya saja akan dibayar cukup-cukup. Betul-betul sempurna punya. Perfect punya bayaran gaji kamu. Yaumal akhirah. Yaumal kiamah. Baik. Lagu mana bayar? Buat sikit, bayar terlampau banyak. 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum waktu sembahyang subuh, Tuhan bayar mahal pada dunia ni. Itu maknanya tuwaffawna. Disempurnakan. Raka'atan ni qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum solat subuh. Nah, adalah lebih baik daripada dunia dan isi dia. Tu bagi tuwaffau bayar lebih tu. Tu baru 2 rakaat dah masuk lagi sembahyang subuh. Jadi bila dibayar di akhirat nanti menunjukkan bahawa kehidupan kita ini kehidupan yang bekerja. Kerja dengan siapa? Kerja dengan Allah Ta'ala. Kerja dengan Tuhan yang panggil Islam. Dakwah kerja, dakwah Islam. Mana kerja kita? Semayang, puasa, zakat, haji, belajar, berjuang. Nah, itu kerja kita. Kereta WJX 9665. Alarm berbunyi. WJX 9665, alarm dia berbunyi. Mungkin dalam 5 minit lagi habis bateri. Ini ditutup lah. Jadi kerja kita, kalau dengan pejabat kan, naik sorak atau sorak. Mesyuarat gitu gini. Kerja dengan Allah Ta'ala awal lagi, belum pukul 8. Pukul 6 kerja dah, 5.30 kerja dah. Semayang subuh. Tengah hari pula semayang zuhur. Bayar zakat. Sok dosa puasa Ramadan. Itulah kerja. Mati. Orang yang maknanya mati syahid, bila mati itu keluar roh tu, duduk dalam surga selalu. Duduk dalam nikmat salah tu dia derah. Waktu orang nak derah gitu lah. Dia gaji besar tu. Kemudian firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuredai Islam itu jadi agamamu. Hari ini mana hari turun ayat ini? Allah kata al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah kata Islam telah sempurna. Sebab itulah tanda bila ayat ni turun kata sahabat, tanda Nabi nak wafat tu. Nak habis tugas tu.
Jadi Islam agama yang sempurna. Jadi sini akmal. Akmala, aku sempurnakan. Siapa yang sempurnakan? Tuhan punya agama, Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah kata sempurna Islam, maka kita tak boleh nak pertikai lagi Islam. Ada orang dia pertikai. Tak apa sesuai ni Islam. Tak sesuai kepada otak ni. Al-yawma akmaltu lakum. Mengerti bahasa ke tak? Tak. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama Islam. Sempurna ni faham lah. Sempurna. Tamam. Selesai. Comel. Molek. Cukup kah? Dia kata tak. Sesuai lah. Tak reti-reti sungguh. Pandai ada Tuhan lah pula. Islam agama lain agama tak. Tapi tak sempurna. Tak sempurna. Tak sempurna. Lepeh situ sini. Cari situ berubah situ tinggi sini. Tak sempurna. Kalau rumah yang sempurna ada latar molek. Ada tikar molek. Ada pintu molek. Ada atap. Cukup lekat belakang ada pintu warga. Kalau rumah tak sempurna walaupun ada tikar. Kaki tak rapat. Itu tutup. Sakuk. Kadang-kadang longgar sangat. Tak kena dengan itu dia. Kunci. Boleh buka mula. Sempurna molek. Islam. Tak sempurna lah. Tak boleh buat lah. Tak reliable lah. Tak modern lah. Tak maju lah Islam. Tak reti. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Maka aku juga telah sempurnakan nikmat aku. Nikmat Tuhan ni yang paling besar nikmat iman dan Islam. Itu yang paling besar sekali. Nikmat banyak. Wa in ta'udu ni'matallah la tusuha. Nampak? Kalau mu nak hitung nikmat Tuhan, kamu tak boleh nak hitung. Ambil kalkulator berasak tubik asap. Dah habis nak hitung. Banyaknya nikmat. Di antara nikmat-nikmat yang besar adalah Islam dan iman. Kita dilahirkan Tuhan beri Islam. Orang lain Tuhan lajikan anak Buddha, anak Kocak. Anak Majusi, Hadari. Ada Kristian, ada Yahudi. Ada Tiongkok, ada Komunis. Kita lahir Islam. Patut bersyukur lah. Malah budi. Waraditu lakumul Islam Madinah. Dan aku redha Islam saja menjadi pegangan kamu. Waktu kita dilahirkan Islam, biarlah balik dalam keadaan Islam. Jangan orang kafir dilahirkan Kristian mati dalam keadaan Islam. Ini ramai orang Kristian di Eropah, di utara Amerika masuk Islam. Tua dah masuk Islam. 60 dah umur masuk Islam. Mati dalam Islam. Hidup dalam Kristian, mati dalam Islam. Kita tak mau hidup dalam beranak Islam, mati tak Islam. Tak jenis semayang niat. Tak jenis tolak hadis. Tak jenis tak wajib puasa. Kata apa tak wajib puasa? Kata bulan puasa dah. Kalau panggil bulan puasa, dah bulan puasa, kita tak bayar puasa. Dah, mau jawab lagi. Gitulah mungkin nanti. Mau jawab kat aku dia menang janji. Bulan puasa dah, tolong puasa kita dia ada. Boleh lihat dia tengah hari bahan laut nasi Melayu ada sambal goreng tumbuk belacang. Kata apa tak puasa? Bulan puasa. Dah bulan tolong puasa, kita tak payah puasa. Mau jawab gitu lagi lah kubur. Orang jenis semayang ni orang jenis kata boleh puasa bulan Ramadan tak wajib. Jangan ziarah mayatnya bila mati. Baik. Melainkan sebelah rumah. Takut fitnah. Kerana mayat itu telah kufur menjadi kafir, kekal dalam api neraka dulu, kini dan selamanya. Kerana menafikan perkara yang wajib. Dia kata semayang tak payah rakaat sujud pakai niat, haram tanam kubur Islam. Dalam kitab rekod kata wajib kena gali semula. Kalau ada tanam mayat-mayat yang kata semayang niat ni, tak payah rakaat sujud. Wajib kena gali semula dan dibuang di badan dalam hutang mayat tu. Kata teruk dalam hutang. Tak boleh tanam kubur Islam. Lenih pegangan tak wajib semayang. Tujuh malam atik. Bodohnya Tok Imam. Kata Imam ni. Kalau Tok Imam tu tak tahu, tak apalah. Tok Imam tu kenal dah dia ni. Memang jenis semayang niat. Dan semayang niat kan kafir jenis jemaah ulama. Keluar daripada Islam. Kata berapa mungkin Tok Imam dah?
Nasi kunyit. Takak nasi kunyit aku belanja tak apa, tak pergi, tak boleh. Haram, tak baik. Nah, dia gitu. Tapi kalau maknanya dia orang silap, apa lah. Mak empik, malas mayang kot tengok silap, mayang sehari tak mayang 3 hari. Boleh tahan, boleh tak tahlil. Pasal dia tak kata tak wajib, saja jahat dia malas. Nah, ni dia kata tak wajib. Tak wajib, keluar dia Islam. Dah lah silap dia. Lari pada Islam Tuhan tak terima. Agama apa sekalipun, walaupun kuat beramal ibadat macam padri-padri, Allah duduk dalam gereja tu. Tak main dah buang musim padri. Tak begitu terima dah lagi. Kan kereta pelanggar pun ni. Tapi kalau padri kecil tak main dah. Duduk dalam gereja. Nah, ada ugang lilin je. Mana kuatnya beramal. Siapa tak nikah? Nah, kita pulang tak siapa, itu ada orang kerja. Daripada kek mu'atal jadi maknanya biara. Jadi berahik, jadi di biara di gereja ni, tak nikah. Nah, siapa gitu semua. Kuat beramal ibadat. Nah, Tuhan terima? Tak terima. Waraditu lakumul Islamah dina. Dan yang aku suka, yang aku nak, yang aku terima, yang aku redha, yang aku tak mahu. Redha ni lawang bagi mana? Maluh lawang bagi redha. Mana orang lain aku maluh kata. Nah, Islam saja aku tak maluh. Yang aku terima, yang aku suka. Dan kalau ibadat macam bagi dia orang tak terima. Masa aku tak ada Islam. Dah. Nung. Percaya nung. Dalam halang surat dia lanjut. 3 lain atas daya. Pak ada. Saja meja. 3 saja. Pak dulu. Pak dulu ni. Pak saja meja. Dah. Beruk minyak beruk ni. Mana ada main boleh tak dia. Coklat-coklat tak pergi. Duduk dalam tu. Duduk zikir. Tak terima. 40 hari tak makan. Tak minum. Mereka susu dengan sayur. Puasa. Tak terima. Nah. Ini Islam. Islam walaupun dah Islam sikit terima. Islam sebut mata la ilaha illallah. Apa tak panggil suka. Patah je Tuhan terima. Nah, balasan yang begitu banyak. Orang Si, orang Bahai, orang Hindu tak akan nak berzikir, babuih mulut Tuhan tak terima. Tapi bila Islam kata la ilaha illallah atau alhamdulillah. Nah, siapa pernah boleh sosok bukit itu hamba. Pasal apa? Pasal modal di sini. Syariat pertama iaitu Islam. Nah, pasal kalau kita orang batik tak payah jatuh. Tak wajib. Dia kata wajib jatuh. Nah, itu amalan ulama-ulama Yaman. Oleh kerana maknanya boleh kita menghadiahkan bacaan-bacaan jika diizinkan oleh Allah SWT, maka mereka pun bacalah kalimah tahlil, baca Quran dah. Hadiah kepada si mati, bukan dia kata wajib buat gitu. Tak wajib tiru dia, kita nak buat benda lain tak apa. Bagi kita baca ni mati dah yang kita baca dia hadiah dia, baca lain boleh. Nah, orang bagi amal dia mah, bagi kita tak ada macam biasa kita baca ayat surah Qul huwallahu ahad 3 kali. Itu mesti hadiah boleh juga. Dia dah buat gitu. Dia dah buat gitu, orang ingat ke waktu imam dulu baca lama tu waktu buat wajib ni? Nah. Atau malam ni kita dah baca banyak, kita baca sekali. La ilaha illallah kadang-kadang ikhlas. Nah. Baca la ilaha illallah. Sekali dah. Awak tu baik nasi. Nah, ada apa ya? Pada apa bila ikhlas? Nah, maka barulah sah katanya Dr. Wawah Zahili kita nak hadiah kepada dia mati. Sebab bila ikhlas hasil pahala. Bila hasil pahala baru dia nak beri orang. Kalau dia dah ikhlas, satu kali dah hadiah apa? Babuih mulut. Putus je boleh berkembur ni, putih manik atas muka orang. Dah kuat ayah, la ilaha illallah. Mana nama suka orang minyak. Putus berkembur ni. Masuk dalam keluarga sirang, putih sedih. Tak terima. Pasal apa? Pasal apa tuan yang semalam muslu. Nah, semalam selu. Semalam kan? Api-api selu. Jangan ada api-api dalam pinggan. La ilaha illallah. Tak urut. 3 orang makmum menyembah salatah. Yang mana ni yang semangat apa? Tubik kaki ayam cokeng. Kau pinggan jadi kalau tak semula. 1000 kali jadi apa? Dia gitu.
Rukun-rukun Islam ada 5 perkara, iaitu membaca 2 kalimah syahadah. Nabi sebut ajar kita sesat. Yang kedua, melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, mempuasakan pada bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. 5 perkara ni lah rukun Islam. Dah hal lain? Hal lain tak ada. Hal lain ada. Hal ni dipanggil rukun, hal ni hal lain syarat. Dia tak ada pun. Melaksanakan hudud mana? Adalah rukun Islam. Kita pun, ya juga. Ya juga. Mbak dah. Rukun. Tak ada rukun. Rukun-rukun ni tiang. Nah, ada lagi dia panggil syarat. Sama-sama penting belaka. Rukun dan syarat. Macam semayang, rukun pun penting, syarat pun penting juga. Kita buat rukun semayang tapi tak laksanakan syarat. Tak 5. Sah? Tak sah. Dah 13 rukun buat itu dah. Itu muftuh. Batal wuduk. Wuduk mana ada dalam rukun semayang? Tak benda. Syarat. Dah benda bedanya rukun. Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa kana juz'an minhu. Dah syarat. Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa laisa juz'an minhu. Banding situ wa kana dengan wa laisa. Rukun-rukun ni perkara yang kalau tak ada dia tak sah benda tu. Dan dia terdiri daripada juzuk benda tu. Syarat-syarat ni dia tak sah juga benda tu. Tapi dia bukan juzuk, dia luar. Siapa yang tidak melaksanakan rukun semayang, maka tak sah semayang ni. Siapa yang melaksanakan 13 rukun tapi tidak menunaikan syarat, tak sah juga semayang ni. Nah, dan kamu orang Islam, ada syarat. Kamu mesti mematuhi perintah Allah dalam Al-Quran. Di antara perintah Allah dalam Al-Quran, membahagikan pesaka mengikut faraid Allah Ta'ala. Itu bukan rukun Islam. Nah, itu syarat seorang Islam. Dan mudah ikut syarat, jahannam Islammu. Mu bagi pakai hidup ada apa? Ada apa patih. Apa orang banyak lelaki boleh zikir. Itu canggah dengan Quran. Jahannam dah akidahmu. Nah, baik, kita pergi pada yang pertama, iaitu 2 kalimah syahadah. Itu yang sesat. Membaca 2 kalimah syahadah adalah membaca 2 kalimah penyaksian. Syahadah mana saksi, naik saksi, yang harus diucapkan dari mulut dan dibenarkan di dalam hati tentang adanya Allah yang Maha Esa, dan mengakui serta membenarkan bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. 2 kalimah syahadah itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahawa aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu utusan Allah. Baik. Bila kata benda 2 kalimah syahadah, inilah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2. Ataupun kita kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah boleh juga. Wa asyhadu wa tu wa ataf saja. Nah, wa ataf sah juga. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sah. Inilah kalimah yang disebut oleh orang yang minum arak 70 kapal kaki dah, lina dengan 1000 orang awet dah, berjudi pagi petang siang malam, makan bakar dekat 3 utir lomi kagu dah, tapi dia sebut 2 kalimah ni masuk surga. Ni berat kalimah ni. Nah, lepas tu orang pada kira habis dosa yang begitu banyak. Walaupun ujung Nabi nak ambil nyawa, dia pergi ngucap 2 kalimah syahadah, masuk surga. Dengan syarat dia membenarkan apa yang diucap. Sebab tu orang yang mengucap tapi dia tak membenar, saja-saja main-main saja, tak jadi Islam di sisi Allah, Islam di sisi manusia. Macam orang kafir masuk Islam, mengucap di jabat agama depan qadi, depan mufti, beri kat perkin, tujuan bukan nak membenarkan Allah, kerana nak cari bantuan dan sebagainya. Dia adalah Islam di sisi manusia, tapi di sisi Allah tetap kafir laknatullah. Gitu. Nah, batu kena isbat di dalam hati. Jadi bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah, memang benar Allah Ta'ala lah saja Tuhan yang sebenar pada alam ini. Kena kata gitu. Nah, bila kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sungguh benar Nabi Muhammad itu memang utusan Allah. Bila ada gitu, buat maksiat pun masuk surga juga. Masuk surga bukan kerana buat maksiat, kerana 2 kalimah ni.
Dia gitu. Kerana tak ada nak sebut dalam hati, Islam juga. Diterima oleh Allah. Dunia tangan jerat. Nah, akhir kali dia yakin. Orang kafir yakin, memang tu. Tak ada nak mengucap. Mati dulu. Dalam hati membenarkan dah. Membenar tu yang mustahak. Maka dia Islam sisi Allah. Nah, dunia tangan jerat. Mana dah mengucap. Dia kata yang nak dah. Dia kata yang ni nak mengucap depan aku. Dah dalam mengucap tu langgar di maklumpi. Tak, mati dulu tangan jerat. Hukum syariah tu. Dah. Dia gitu. Dua kalimah tu dua perkataan. Asalnya bukan kalimah, ayat, dua ayat. Tapi syafah ni jadi kalimah. Nah. Kalimah bahasa Arab ni satu kata ayat. Ashhadu satu kalimah. Nampak? Saya makan nasi. Tiga kalimah, tiga perkataan. Ayat ni kalim. Kalamunna wasqum kalim. Ayat kalim adalah himpunan perkataan yang dipahami. Kalim. Arab panggil kalim. Kalimah ni satu kataan. Saya makan nasi, tiga kalimah. Nampak? Dia telah bersumpah. Tiga kalimah kau. Nah, saya bekerja. Dua kalimah. Jadi yang ni banyak ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Banyak kalimah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa lagi kalimah saja? Tak. Ya, maksudnya dua perkataan yang pendek. Nampak? Walaupun itu ayat, tapi ini nak pada maksudnya ayat yang pendek tetapi begitu luas maknanya. Dua kalimah syahadah juga disebut sebagai syahadatain. Dua syahadatain. Arab ni kalau dua dia ada nun belakang. Nah, dia ada ain belakang. Ataupun an belakang. Nah, syahadatun maknanya satu syahadah. Syahadatain, dua syahadah. Masjidun, satu masjid. Masjidan atau masjidan, dua masjid. Dia ain gitu belakang maknanya dua. Nah, syahadat tauhid artinya penyaksian tentang keesaan Allah. Kita memang dalam hati kita memang kita yakin Allah tu ada, Allah Taala saja Tuhan. Maka sah dah kita mengucap. Ingat tu bila kita mengucap, kita kena iktikad Allah Taala saja Tuhan. Mana kita isbat dalam hati dengan penuh keyakinan. Matulah kalau orang kafir dia ajuk je. Dia main, dia duduk kat orang kapal orang Melayu, dia ajuk saja. Nah, dia dengar orang ngajar rumah dia tak suka. Dia mengucap dah di Islam dia. Nah, macam sini tiga. Sini tiga anda mengucap ayat kursi boleh. Nah, kita nanti ada ni kita ramai dah ingat ayat kursi. Ada lagi. Tak ada apa ni. Melayu tiga. Dia gitu. Bila apa dah? Dia baru lagi. Nah, lama-lama ingat. Sebab tu kalau kita dah ingat ayat kursi pun kadang-kadang duduk belakang tak imam pun main imam. Nah, kadang-kadang tak imam dia baca ayat kursi, dia baca apa-apa berzikir pun kita dengar mula-mula ingat. Nah, dulu-dulu tak yang beli buku-buku ni. Nah, jadi dengar mau duduk kat dengan tak imam, boleh habis wirid-wirid. Nah, gitu, cara mudah. Nah, boleh yang ramai ini tengok pandai tawi tu tulis. Nah, ada satu dulu di kolam itu dia buat kerja tulis body ni. Dia tulis body. Jadi body bank body lawi. Budak-budak Melayu tulis bagian Romi ni. Siapa hak bagian Jawi pakai sini tulis. Dia awal tu dia kata, bukan nak salah sini, salah Melayu. Salah Melayu tak sini. Nah, salah kita lah. Kita bahasa dia bangsa maknanya hijaiyah ni, huruf hijaiyah ni maknanya bahasa agama kita. Sana kita sayang pada agama. Belajar Jawi. Nah, bukan kata payah sangat. Nah, saja tulis alif, kadang tahun 3 mingguan lah. Alif betul 3 minggu. Boleh tulis ya. Nampak? Sing alif, ya, saya. Nah, alif nun, alif lam, nun, waw, ya alif. Alam tu ya. Boleh tulis. Nah, pada tak usi langsung. Lama-lama boleh tulis. Baik kita buat itu. Rumi ni sebab Jawi ni memang Melayu, tapi dia daripada hijaiyah Arab. Pandai Jawi mudahlah Quran, mudahlah baca hadis-hadis Nabi. Dia gitu. Boleh Cina tulis.
Dekat Rumi tu Melayu tulis. Dah. Syarikat pengangkutan hadari. Siapa nak kat rumah? Okey apa? Keting butung orang. Lo andek. Tarik. Dewani boleh, jali boleh, suluh boleh. Nah. Tetapi sini. Kalau Allah ni itu. Mana itu? Keterangan dua syahadat tersebut tidak boleh dipisah-pisahkan sebab pengertian yang memiliki makna berkaitan antara Allah dan utusan. Kewajiban pertama untuk masuk agama Islam harus membaca syahadat, sehingga orang tersebut dinamakan Muslim atau orang Islam yang dia harus meyakini antara mempercayai pada Allah dan Rasulnya. Seterusnya dia juga harus melakukan segala perintah Allah yang merupakan kewajiban bagi orang Muslim, iaitu melaksanakan salat, bayar zakat, melaksanakan puasa dan menunaikan fardu haji dan lain-lain lagi yang tidak disebut. Baik. Tidak boleh seorang itu masuk Islam dengan satu kalimah. Dia kena syahadatain. Nampak? Dua kalimah. Dua syahadah. Syahadah itu dipanggil sebab kita sebut asyhadu. Nah, macam apa benda ni semayang, apa benda tahiyat juga lah. Nah? Dia panggil tahiyat. Apa panggil tahiyat ni? Pasal kita kata at-tahiyyah. Boleh juga. Tiap-tiap benda yang bacaan, kalau kita mulakan dengan kalimah tu, boleh kita namakan permulaan itu sebagai nama. Boleh. Nama boleh. Nama tahiyat. Apa tahiyat? At-tahiyyah. At-tahiyyah tu tahiyat. Tahiyah tu tahiyat. Kehormatan. Nah, dia juga dipanggil tasyahud. Sebab penyaksian asyhadu tadi. Dah. Macam Fatihah dah, namanya Al-Fatihah. Apa panggil Fatihah? Tak ada pun ayat Fatihah dalam tu. Pasal dia adalah pembuka. Fatih yang membuka. Buka mana? Buka Quran. Dan kalau panggil dengan sifat dia jadi apa benda ni? Nama surah. Beras tulisan kataan Fatihah tak ada. Tak boleh bismillah sampai walak tadi tak ada Fatihah. Nah, tapi sifat itu sebagai pembuka. Kita letak nama. Jadi surah Fatihah. Ada juga orang letak nama dengan sebab mula-mula dengan dia, mula dengan Alham. Surah Alham. Boleh tak? Ni. Nah, Alham. Kadang-kadang apa benda ni? Pemakaian dia. Pemakaian dia bawa buat nama juga. Macam Al-Fatihah. Orang buat nama surah Ruqyah. Pasal orang pakai wak japi-japi. Nak penyakit-penyakit bangsawan, bahan jin apa semua. Dah, histeria apa semua. Maka orang baca. Padahal kita baca tak ada pun jumpa Ruqyah. Nah, Ruqyah tu nama pemakaian dia sebagai tugas dia sebagai japi. Wak japi. Nah, budak-budak rasuk di iblis apa semua baca Fatihah. Nah, macam gitu. Baca dukun negara dia apa? Budak-budak tengah histeria dia apa? Gelopor itu. Kemudian hukum Islam, pembahagian hukum Islam, wallahu a'lam. Kita tengok soalan boleh. Dulu saya jahil dan banyak dosa kepada Allah SWT. Sekarang saya dah menyesal, bagus ini, dan ingin bertaubat kepada Allah. Soalan saya, bagaimana cara taubat mengikut dalam Islam? Senang saja taubat. Taubat ni itu bahasa Arab. Maknanya kita balik semula menjadi hamba Allah. Kembali menjadi hamba Allah. Ataupun kembali kepada fitrah. Mana? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tiap-tiap manusia bila beranak tu bersih, tak ada kotor. Jadi kita nak balik pada bersih. Dia panggil taubat. Cara dia lagu mana? 3 syarat. Yang pertamanya, berhenti buat dosa itu. Jangan buat lagi dah. Berhenti dah buat. Yang keduanya, menyesal buat. Mesti ada rasa sesat. Misalnya aku pergi buat gitu. Yang ketiganya, tanamkan azam tak mau buat dah selagi aku hidup. Tapi kalau kita lupa, kita terbuat pula, tak apa. Kita taubat pula. Kalau lepas ni Tuhan kira, tak kira dah. Sekarang kita taubat dah. Nak azam tak mau buat dah nak. Tapi dalam masa setahun kita tak ingat buat pula. Maka tahun ni kita azam malam ni kita taubat, Tuhan kira dah. Hak baru pula kena taubat. Dia hidup. Kalau melibatkan dengan harta benda orang, tambah syarat yang keempat, iaitulah pulang balik. Dia bahankan buraca orang ke. Nampak? Motosikal apa semua kena pulang balik. Perkataan apakah yang perlu saya sebut semasa bertaubat? Tak ada apa yang wajib. Melainkan sunnah. Kita sebut sebagai Nabi kata istighfar. Astagfirullah. Banyak-banyak. Astaghfirullahalazim. Nak bagus lagi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebutlah hak tu. Sunat kita solat 2 rakaat sunat taubat. Ambil wuduk molek. Di rumah fil surah ke.
semayang 2 rakaat. Dalam takbir aku semayang sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baca Fatihah rakaat, baca lepas tu naik baru baca Fatihah rakaat. Nak baca surah pun tak ada masalah. Lepas tu istighfar lah 100 kali sunat. Nah, sambil istighfar tu sambil kita buat 3 perkara dalam hati ni, mari nyesat. Lazam dah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nah, jika Allah terima taubat hamba-Nya, adakah semua dosa terhapus dan sebahagian sahaja? Jika kita taubat nasihat sungguh-sungguh, semua yang akan diampunkan Allah, melainkan apa benda lagi yang belum kita pulangkan halal sesama manusia. Ada kait dengan hak kehormatan orang, waktu kena minta maaf lah tu. Tak, hak Allah Ta'ala diampun semua kalau kita taubat nasihat. Tapi kalau hutang kawan kita 5 riyal lagi sengaja tak bayar, tak boleh, kena bayar. Tak, ada ambil mana papa-papa dulu kecil bawah umur jiran, kena pulang balik. Hak Allah Ta'ala bagi hendak. Kalau taubat nasihat, hak manusia pula tengok. Sekian, terima kasih dia kata. Soalan yang kedua. Solat sunat manakah yang patut saya lakukan bila saya sampai di masjid pada hari Jumaat selepas azan baru selesai? Solat sunat Jumaat qabliyah atau solat sunat tahiyatul masjid? Apakah makruh mandi selepas asar dalam bulan Ramadan? Sekian, terima kasih. Di siapa tu orang bang? Bila orang bang, solat qabliyah masjid boleh, solat tahiyat masjid pun jadi. Jadi kalau kita nak semayang sebenarnya, kita faham dulu. Solat tahiyat masjid ni ialah tiap-tiap solat yang kita lakukan bila kita masuk dalam masjid. Sama ada kita niat tahiyat masjid ataupun tidak tahiyat masjid. Dengan syarat kita lakukan itu sebelum daripada kita duduk. Itulah tahiyat masjid. Umpamanya dia masuk di masjid, ada mesyuarat umpama dalam masjid. Dia masuk tu pukul 10 tadi. Dia masuk tu dia pun semayang sunat qada subuh. Kerana subuh tadi tak kejut. Sebelum duduk mesyuarat, dia qada subuh tu. Qada subuh tu lah tahiyat masjid. Tahiyat masjid ni ialah solat yang kita kerjakan 2 rakaat ataupun lebih kerana menghormati masjid. Sebab dia rumah Allah. Hormati rumah orang, nak masuk Assalamualaikum, tak ada tahiyat. Tahiyat dia gitu lah. Tapi nak hormat rumah Allah, tak ada Assalamualaikum. Dengan 2 rakaat contohnya sebelum duduk. Jadi ulama kata, sama ada kita niat tahiyat masjid atau semayang sunat atau semayang fardu, semayang qada, semayang nazar, belum kita duduk kita buat tu dulu. Tu panggil tahiyat masjid. Jadi kalau bila orang bang kita bangun dan kita sapa, orang sudah sabar, kita semayang qabliyah Jumaat mengikut pandangan mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Jadilah qabliyah Jumaat kita tu sebagai tahiyat masjid. Faham tak? Dia gitu. Ya? Sebab tu tak wajib niat tahiyat masjid. Sahaja aku semayang sunat tahiyat tak wajib. Aku semayang 2 rakaat duha kerana Allah Ta'ala sebelum duduk. Sebetulnya waktu duha, maka duha tu jadilah tahiyat masjid. Jadi di tahiyat masjid pada pagi tu dengan solat duha. Jadi kalau dia nak semayang tahiyat masjid dulu boleh. Lepas tu dia bangun pula semayang qabliyah Jumaat. Boleh tak? Tak ada masalah. Melainkan orang tengah khutbah Jumaat. Bila orang tengah khutbah Jumaat, satu saja jenis semayang boleh buat, tahiyat masjid. Nampak? Ni tak khutbah masjid, baru rambang. Tengah khutbah, saja semayang. Semayang fardu tak boleh, semayang qada tak boleh, saja semayang tahiyat masjid. Faham tak? Kemudian mandi lepas asar dalam bulan Ramadan, makruh ke tak? Jawabnya tidak makruh. Yang kata makruh, ada. Itu disebut oleh ulama-ulama, setengah-setengah ulama dalam kitab-kitab fiqh. Bukan dengan ada nas daripada hadis-hadis yang sahih. Kerana pandangan mereka itu. Ada pandangan, tak salah pandangan lagu tu. Tapi dia bukan nas. Tak ada salah. Cuma yang kata larangan tu bermain-main air banyak sangat. Berapa larangan kau pihak mana? Faham tak? Kerana boleh memudaratkan kalau masuk dalam telinga, dalam skop, dalam otak ni tak baca, jadi baca pula. Tu larangan kau pihak tu. Jadi kalau kita balik kerja dah waktu tubuh apa semua, kita pun mandi 3 mega. Sebab bulan Ramadan bukan bulan darurat syaitan, bulan slow. Ni darurat syaitan. Dalam ludah mah khutup. Bila tikat tu apa belakang lepeng aja you. Ni jadi agama pengotor lah pula. Tak kena. Kata sunat telang aja bulan puasa telang. Perawi aja you telang. Dia basuh kok. Boleh pahala. Kita tak ludah khutup.
Dah, kemudian dah ambil tak metai dah ambil metai. Mati kiri macam kambing nak beranak. Dah, apa? Tak boleh. Ustaz kata tak boleh mandi. Sebab tak tanya kita boleh. Dia kata larangan main air banyak sangat. Lek dalam bilik air dalam bulan puasa. Tu baru tak. Tu makruh apa? Makruh bukan kata nak menggigotkan tubuh. Makruh nak nyaman masuk air kot hidung kot telinga. Dalil Nabi larang kita ambil wuduk bila komor masuk air hidung jangan nebeng. Ambil kiyah kot tu ulama kata jangan nebeng mandi. Nah, takut masuk air kot telinga. Soalan seterusnya. Apa hukum kerja dengan syarikat akhbar yang melaporkan berita dengan tidak sebenar dan juga tidak menyiarkan perkataan sebenar para ulama? Contohnya masa penamaan calon pematang PAUD. Semalam orang lebih baru ni orang lebih 100,000 tapi dilaporkan 30,000. Orang yang tidak hadir tidak akan tahu berita yang sebenar. Jawabnya tak kira syarikat akhbar ke syarikat TV ke pihak pembangkang ke pihak kerajaan tidak kira. Kita tidak boleh maknanya bersubahat dengan penipuan dan penipuan itu merugikan orang-orang Islam. Tak boleh. Tak kira siapa-siapa pun dah boleh terlibat. Walaupun kita ni diarahkan, kita sebagai pemberita saja, kita sebagai reporter, kita sebagai jurugambar, kita sebagai pencetak atau bahagian-bahagian lain yang tidak secara langsung tapi dengan kerja kita itu memudahkan siaran-siaran berita-berita yang ada pendustaan atau penipuan gitu, maka kita dikira bersubahat juga. Dikira gitu kan. Tukang suruh waktu paling banyak rasa tukang suruh nawak. Sebab biasa memanglah di mana-mana pun gitu. Di Indonesia, di Filipina, bukan tempat kita saja dah. Mana pihak orang, mana pihak kerajaan, kalau dia ceramah 1,000 dia ada dah dia punya list itu. Kalau 1,000 maknanya 100,000 kena buat ni tu. Kalau pihak pemakan mana 100,000, 10,000. Jadi orang editor pun kena ikut situ lah. Jadi jadual dah dipanggil jadual bom dan kecek. Ni gitu. Jadi terpaksa gitu pun haram juga di sisi syarak. Sebab dengan sebab tangan kita pun memberi bantuan untuk memberikan pembohongan, menyampaikan pembohongan kepada orang. Ada juga libat hang, tak banyak sikit. Dia gitu. Adakah haram hudud? Adakah hukum hudud mesti dikenakan walaupun tak cukup saksi? Dia tanya kalau tak cukup saksi kena tak hukum hudud? Jawabnya ada juga kadarnya kena. Dan kebiasaannya tidak kena. Lagu mana tidak kena? Tidak ada saksi dan tidak ada pengakuan. Nak kena lagu mana? Orang tuduh saja. Tuduh dia ni zina ni. Lepas tu mana saksi? Ada. Tanya dia tak mengaku? Tak kena. Dia kata kena orang yang melakukan itu ikrar sendiri. Seperti mana seorang perempuan yang seorang laki-laki yang berikrar di depan Nabi 4 kali dia telah berzina. Tak ada lagi dia tak nak baik khabar kerana dia ikhlas nak kena hukum supaya suci dosa ni. Nabi kata muji balik muji dia tu. Dah apa sehat? Tak memang sungguh. Dia kata berzina sungguh. Jadi sabit hukum hudud dengan pengakuan orang itu sendiri. Orang tuduh tak sabit. Mesti orang tu mengaku dia sendiri buat. Jadi hak mengaku liwat, ia kena hudud. Boleh tak kalau kita semayang duduk sebab tak ada ruang nak sujud? Boleh pula. Semayang duduk pasal tak boleh nak sujud. Gini, semayang duduk ni pasal tak boleh nak berdiri. Bukan tak boleh nak sujud. Kita tak boleh nak berdiri, semayang duduk. Salli qa'imah. Fa'ilam tastatik faqa'idah. Nabi kata semayang mula-mula berdiri tu. Fa'ilam tastatik. Tak boleh nak berdiri. Duduk. Berdiri, ni kepala jadi jatuh. Jadi rebah, jadi mutang duduk. Berdiri jatuh dalam air. Fahmanya, di jalur udang. Perahu jalur okey. Takkan nak berdiri semayang. Main udang ni dekat kawasan krokodil. Diri semayang debak. Nampak? Balik-balik kita nak makan udang, kalau pedai makan kita. Ada apa duduk? Tas-tatik dalam tas-tatik. Tak ada kuasa nak diri. Berdiri jatuh bawah. Semayang tepi gaung. Kat highway. Tengah jalan, langgar di lori. Sewa banyak. Kau ikut tepi, curang. Semayang duduk. Berdiri, bahan ni kipas. Kipas hendak. Rumah tu atak dia, siling 4 kaki je. Nampak? Semayang duduk. Dia banyak pasti.
Pak ni nak sembahyang duduk pasal tak boleh nak ruang sejauh. Tak ada ruang sujud, sembahyang dingin. Tak ada kena-kena dengan sujud. Sembahyang dingin tu. Rokok boleh? Rokok. Tayak boleh? Boleh. Dah sujud tak boleh apa? Pasal step kalau sujud sekadar hak boleh. Palingnya dia sujud tu dinding sini je, dinding. Dia duduk celah dinding, jatuh celah lubang. Kalau sujud ada kata walk itu. Payah diri boleh. Sujud jatuh dinding. Jatuh tu dikira sujud pagi. Itu yang dikuasa. Dah. Soalan seterusnya. Minta terangkan golongan mahram yang tak membatalkan wuduk bila sentuh kulit. Adakah isteri kepada bapa saudara kita termasuk golongan ini? Adakah ibu saudara sebelah isteri kita juga termasuk golongan ini? Isteri pak saudara, ibu saudara sebelah isteri. Isteri pak saudara kita betul kan? Bini dia cikgu. Jadi mak saudara, mak sabit. Ini nikah hak kita. Dari nikah dah batal hak itu dulu. Batal hak itu? Batal wuduk. Boleh nikah hak batal wuduk ni? Sementara. Batal wuduk tak boleh nikah sementara. Batal wuduk tak boleh nikah sementara. Sementara kan? Sementara dia tu masih lagi isteri pak dara kita. Tak boleh nikah kita pula. Jadi kira dengan pak dara kita. Maka habis iddah baru boleh nikah. Wuduk memang batal. Kemudian mak dara sebelah isteri kita pula. Bini kita rumah lain. Mak dara dia. Sama jugalah. Maknanya batal wuduk tak boleh nikah. Nampak? Dia panggil muharram ala ghairi ta'bid. Maknanya muharram tapi tidak atas lama-lama. Nampak? Ataupun muharramah muaqqatah. Maknanya muharram yang berwaktu. Muaqqatah. Maknanya muharram tapi muharram kau pihak mana? Kau pihak tak boleh nikah. Tapi batal. Semayang. Bini kita mak dara dia. Mak dara dia tau. Mak dara bini kita. Setu batal kita. Semayang. Nikah tak boleh. Apa nikah tak boleh? Pasal kalau kita nikah dia, jadi maju pula. Mak dara dengan anak dara mana boleh maju? Tuan kata wa antajma'u bainal tak. Dan haram kau himpun dua beranak jadi maju. Tak boleh. Anak dara mak dara dua beranak jadi maju kita. Mana boleh? Ciri ada bini kita. Habis ada bini kita oleh nikah dengan mak dara kita. Mak dara kita. Mak dara bini kita. Tak apa tu. Soalan yang ketiga. Saya kerja di Kuantan dan rumah saya di Kuala Terengganu. Bolehkah saya solat jamak kosong sepanjang 5 hari kerja di Kuantan? Solat Kuala Terengganu hari Senin pergi balik, Kuantan hari Jumaat. Tak boleh. Sebab Kuantan tu tempat kita duduk. Melainkan kita apa benda ni bulan. Bulan boleh duduk Terengganu, bulan kerja Kuantan. Turun pagi balik. Tak turun pagi balik. Tadi Kuantan boleh jamak. Pasal kita nak pergi kerja siang ni je tak. Tapi kalau kita saya berumah di Kuantan, duduk di rumah pejabat ke tak, duduk hotel ke, dia tempat tinggal kita di sana. Tempat tinggal dia siapa di Kuantan, kalau kata kita duduk Baluk. Siapa mungkin Baluk tak lihat. Pasal dia tempat tinggal kita. Walaupun bukan tanah tepoh sini Terengganu. Bini tempat tinggal juga tu nanti. Macam ada pak bini. Mana besuk orang, sijah orang, apa ni kolpos orang, pematang paus orang. Pak ni. Mana pak ni dia siapa tak dia kata? Siapa tak di rumah dia kata pak ni. Tak boleh kata. Dalam jalanan boleh. Allah ni kecil beraduk orang ni. Ketah nama ekor rasa. Apakah balasan bagi orang yang melakukan onani? Dia kata, onani ni maknanya mengeluarkan mani dengan tangan ataupun bermain-main dengan kemaluan diri untuk syahwat. Hukumnya haram berdosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab dia Al-Kabair. Imam Ibn Hajar Al-Haytami sebut dalam kitab dia Az-Zawajir. Syekh apa benda ni? Syekh Nawawi Bentan sebut dalam kitab dia Sulamit Taufiq. Hukumnya adalah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dalam Quran Allah kata tak boleh kita, hendaklah kita menjaga kemaluan melainkan dengan tangan-tangan isteri kita. Dengan tangan isteri saja boleh. Tangan kita tak boleh. Isteri pula dengan tangan suami. Tangan isteri tak boleh. Tak boleh.
Kita nak seronok guna tangan isteri boleh. Tangan isteri kita hidup lah. Mahal tak? Jangan tangan lagi. Isteri kita ambil tangan hipang. Hidup lagi dah. Malam ni ada pertemuan dia kata. Malam yang ada pertemuan kuliah maghrib dengan perlawanan akhir badminton. Saya tak pergi kuliah sebab nak tengok badminton. Kebetulan permainan itu pukul 8.30. Kalau saya pergi kuliah tak ada tengok badminton. Adakah berdosa saya? Kerana saya peminat setia badminton. Dia nak tanya. Ni mungkin anak akak misbung. Jadi kalau kita ni, kita nak tahu dulu hukum kita hadir mendengar kuliah tu. Ada kalanya fardu ain, ada kalanya sunatnya. Kalau kita alim dah, kita ustaz dah, kita tahu dah segala hukum. Sunat kita hadir. Hadir untuk dengar sebagai ulangan, menguatkan ingatan kita. Sunat juga kita hadir sebagai ta'aruf kenal-menal. Sunat juga kita hadir nak ambil fadilat, hadir tempat-tempat kuliah dapatlah macam-macam fadilat. Tapi kalau kita tak tahu lagi hukum, tak uji lagi fardu ain, iaitu ilmu fiqh, ilmu tauhid dan ilmu akhlak, ilmu tasawuf tu, maka wajib kita hadir. Tak, melainkan kalau kita tak hadir malam tu, kita ada dah hadir kuliah tang tu kita ada dah. Tengah hari kita hadir dah kuliah fardu ain. Tak, malam tu kita tak hadir, kita tengok kita tak dosa. Tak, dia gitu. Bukan maknanya dia suruh wajib-wajib ni hadir kuliah, wajib ngaji ni pas garis. Tak, maksud adat saja. Tempat kita ni biasanya orang ngaji ilmu agama pas garis lah. Pasal lain payah sikit. Bukan mesti pas garis. Dia macam orang yang ngaji tengah hari. Pasal malam ni kerja. Dia ngaji tengah hari, start tu buat kelas ni pergi bagian siang. Tak ada masalah lah. Jadi ada kuliah maghrib tu. Dia gitu. Sebab tu ada tanya ngaji garis, ngaji siang. Tanya ngaji kedok. Ilmu agama. Jadi kita mana-mana lagu tu. Tapi ada ulangan. Masih berita ada ulangan. Tak tunjuk? Ada ulangan. Oh, ingat tu. Tunjuk? Tak tunjuk? Saya berita lawan dulu. Lama dah ni. Akhir-akhir sini kau. Dia kata baru-baru ini saya tengok di papan tanda tepi jalan siu 69 km. Dia nak pergi siu. Dia tengok 69 km. Siu 69 km. Bolehkah saya lakukan solat jamak? Dia jalan, dia tengok papan tanda di siu 69 km. Dia nak jamak, jadi kita nak jawab lah ni. Dia tu siapa dia? Siapa dia ni? Dia tu orang duduk kat papan tanda tu? Atau dia orang mana? Anak, dia ada di siu tak? Atau dia duduk sini nak pergi siu? Atau dia orang kapal ke orang tengah tong? Kita tak tahu kau dia nak jawab kan? Atau alam ni lah dia nak jawab. Pasal dia tengok tu dia tulis siu 69 km. Bermakna dia 69 km lagi kau daripada siu. Dah mula bila ni? Walaupun mu tengok papan tanda ni betul nak siu 69 km. Dan kalau mu kan lagi siu ada saja situ. Jadi nak pergi mana-mana tak? Dia gitu. Jadi faham balik gini. Bila perjalanan kita nak, kalau kata kita nak berjalan, nak musafir 69 km lagi jarak kita. Tak boleh juga. Dia 89. Kalau yang paling dekat bilang 86. Ada beberapa orang ulama dihitung 48 mil Arabi ni, hak paling pendek 86.berapa kilometer. Dr. Abah Zaidi bilang hitung sendiri 89 kilometer. Dia gitu. Seorang ulama besar mazhab Hanafi di Pakistan baru-baru ni dibuat dalam ukuran 88.8 berapa lebih kurang itulah. Tak apalah. Dia tikar sikit je. Ni 69 tak boleh lagi ya. Jadi kalau kita nak pergi 89 km, 90 km, kita nak pergi jetis 75 batu. Lebih daripada 89, 116 km dah jetis. Bila kita nak pergi jetis, kita ni orang dulu bila ni, kita sapa di Durian Burung boleh. Keluar daripada mungkin sikit sekolah. Sapa Durian Burung, orang bang lohor, boleh semayang asok. Boleh semayang lohor dengan asok, jamak sekali tu. Pasal kita nak pergi jetis lebih pada 89 km. Jadi 69 tak boleh lagi. 2 tahun lepas saya ada pinjam 1,800 dari kawan saya. Dan semasa pinjam saya janji akan bayar RM3,000. Adakah perjanjian ini dikatakan riba? Sekian, terima kasih. Dia nak pinjam tahun lepas dia nak pinjam dengan kawan saya ni 1,800. Dia janji nak bayar RM3,000.
Ya, aku nyam RM1,000. Aku bayar RM3,000 kamu. Nah. Dia kata perjanjian ini riba ke tak? Jawabnya, kalau atas soalan ni tak lengkap ni. Kawan ni kata lagu mana? Nah, kawan ni kata, tak apa lah, berapa tahun. Atau kawan dia kata, bayar RM3,000 lah. Nah, nanya RM1,800, bayar RM3,000. Kawan ni kata, tak apa, bayar RM3,000. Itu riba. Tapi saja-saja nak bayar lebih. Maka jawabnya tidak riba. Riba-riba ni syarat bayar lebih itu dikenakan oleh tuan punya hutang. Munak pinjam boleh bunga 20%. Walaupun tak sebut bunga, disebut boleh faedah, interest. Atau boleh dengan RM1,800, bayar RM2,000. Itu riba. Mana riba? 200. RM1,800 bukan riba. Itu pokok. Ya. Ini tak saja nak bagi lebih. Saja nak bagi lebih harus. Aku nak pinjam meeting yang RM1,000, aku bayar RM1,500. Ambil lah ayah RM1,000. Tak bayar, aku nak beri. Maka tidaklah dikatakan perjanjian. Kalau perjanjian memang riba. Mak dia tanya masalah perjanjian. Perjanjian mesti dua belah. Kawan dia kata nak RM3,000, ngurus dia beri RM3,000. Itu riba. Tapi kita seorang je nak beri RM3,000. Dia nak beri minyak tak kata apa-apa. Bila tak kata apa-apa, tak ada perjanjian. Bila tak kata perjanjian, berapa wajib ajar? RM1,800 saja. Pinjam RM1,800, aku bayar RM3,000 kamu. Kawan dia senyap, ada. Biasalah, tak apa lah. Mana-mana pun. Jadi tak ada perjanjian itu. Dia perjanjian ni, aku bayar RM3,000. Okey, mu bayar pun RM3,000. Baru orang panggil perjanjian. Kalau begitu, riba. Kalau kita tak janji apa-apa, jangan bayar RM3,000. Sunat tu. Dia pahala bayar lebih. Nah, sana kenang budi orang. Nabi suruh. Nah, tapi kita saja. Aku bayar RM3,000 lah. Kawan saya dah kata benda. Itu bukan perjanjian. Perjanjian dia orang bayar. Ini benar. Dah bayar RM3,000, wajib tak? Dah wajib. Haru. Dosa? Tak dosa. Dah wajib bayar? RM1,800 juga. Sebab bila kita kata nak bayar RM3,000, dia tidak kata benda. Nah. Soalan seterusnya. Apa pendapat tentang sumpah Saiful Bahri? Namanya. Ini jawab lama dah. Ni lama dah tak main dah sumpah Saiful. Sumpah orang baru pula semalam. Saya pun gambar dia. Berapa ambonya bu gambar. Kawan siapa sumpah kan? Sakut kuda laut atas muka pintu rumah boleh ke tidak? Kata orang tua untuk alam hantu syaitan iblis. Perbuatan itu menyalahi hukum ke tidak? Jawabnya, itu adalah khurafat. Bakal kuda laut tu gantung pintu rumah khurafat. Kolong tak masuk, bersih tak masuk, iblis tak masuk, iblis mana takut. Kuda laut. Kecil, tuik gitu. Nampak? Kalau kata kata bakal 5 ekor dia tak kira. Dia kekil lembut tengok. Ni kuda laut. Jawabnya khurafat. Apa yang datang kepada kita, hantu iblis ni takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kepada kalimah-kalimah Allah. Di antaranya bacaan Al-Quran. Di antaranya zikrullah. Nampak? Di antaranya azam. Satu datang dalam nas. Sekali kita azam, iblis ni lari sampai tu tu. Bila berhenti azam, mari pula. Qamat, membawa pula. Habis qamat, mari pula. Ganggu orang semayang. Mana nak buat itu? Kalimah Allah dia takut. Jadi ini buang masa saja. Kadang-kadang takut jadi syirik pula dah. Kita tak percaya benda lagu tu. Tak payah kan. Takak tu benda kuda laut bakar kuda laut tak takut. Unduk-unduk. Jangan panggil unduk-unduk. Tak takut. Tak nak. Kita gantung bakar kuda lomba pun tak takut. Tak nak kata kuda laut. Datang depan itu pada tak muak itu. Tak takut kau. Kerana datang dalam nas, dia takut pada bacaan Al-Quran dan ayat-ayat Allah. Apakah putusan itu kanak-kanak sudah petang tapi belum balik, duduk sama dengan orang dewasa di hadapan semasa solat jemaah dan solat lain? Ini cara yang betul mengikut syarak. Cara yang betul mengikut syarak, orang dewasa dulu, lepas tu budak-budak. Mana budak-budak ni yang belum balik. Lepas tu belakang orang perempuan, lepas tu kanak-kanak. Jadi, bila budak-budak, kita atur sah, kita letak di belakang yang belum balik. Tetapi kalau kita dah sayang, budak-budak masuk dalam sah kan tu, tak apa, tak putus sah. Jangan alih budak. Dia masa kita nak stop mula-mula saja ulama pesan. Kita nak stop nak atur mula. Masa orang duduk komak tu kita betul sah kan. Dah belakang ni.
ada sebelah kita. Belakang ni, mukiat ni belakang ni. Situlah cara dia. Tapi bila kita dah semayang dah, ada kosong orang situ. Budak pun mari hak dia dua. Dak alih lagi sunat dah. Duduk situ. Masa orang lain, orang lelaki, orang dewasa mari duduk sebelah budak. Tak ada masalah. Tak putus kau. Faham lagi? Yang putuskan ni kita diubah budak-budak, dicelahkan orang tua. Orang tua budak, kita yang atur. Situ yang memutuskan. So, putusan ni bukan dah empat pada jemaah. Dah rugi kita hilang fadilat sok. Bukan hilang 27, faham baik. Hilang fadilat sok. Hak lain dah hilang fadilat. Fadilat jawab qamat dapat dah. Fadilat jawab azan dapat dah. Fadilat sahawat dapat dah. Fadilat rapat kaki dapat dah. Fadilat betul tumit dapat dah. Fadilat sah tak dapat. Sebab apa sah? Tidak ikut aturan. Sebab ramai dah faham. Luput fadilat semua sekali. Tak benar. Jadi kalau budak duduk dah, tak apa kita masuk orang tua, kapit saja budak tu. Biar dia seorang duduk tengok. Tak ada masalah. Tengok kita kak budak. Tengok mayang kak. Tengok kak budak. Jadi itu lah. Dah mulai lewat pun sungguh. Ada lah dia orang buat budak-budak tengok mayang. Allah. Yang ni. Kadang-kadang. Jadi dosa tak? Orang tengah semayang. Tak boleh. Yang boleh kita batalkan semayang orang, budak belum memayis. Boleh. Tidak mayang 5 tahun. Tak mayang 3 tahun. Layang orang mayang. Tu tak apa. Tengah mayang, pong bubur dalam beledi. Tak ada. Ni budak hak memayis dah, haram kita lombok di semayang. Dia kata ini hinga. Orang tengah mayang budak yang macam mula dah belakang. Boleh cakap budak tu. Budak tu tengok mana waktu ingat uti semayang. Orang semayang cakap pula. Mana boleh buat itu. Di semayang dah kan dia tak takbir haram. Budak tak main lagi semayang, kita litah tak dosa. Tapi budak main dah walaupun tak balik lagi, litah dosa. Dia kita. Kita jenis nak budak-budak. Melitah depan orang semayang dah haram. Jika ting derma melitah depan orang semayang. Boleh ke tidak? Ni sebut hal litah. Dia semayang litah haram lah. Depan orang semayang. Mereka depan pada garisan sol tak apa. Depan pada sejadah tak apa. Depan pada tiang ni tak apa. Depan pada dinding hidup tak apa. Depan pada beg duit lewat sepadang tak apa. Tapi kalau tank dia menitah. Orang tengah semayang kan. Kita ni masbuk. Ataupun semayang sunat. Kita ni sudah dah. Jalan tank siapa kat ni. Dia tolak ke kepala orang derma. Biasanya orang tolak jarang. Pakai derma kontrol. Dia nitah diri. Atau kita tolak. Hukumnya makruh buat lagu tu. Kerana mengganggu orang. Dilarang oleh syarak. Jangan buat depan muka dia gitu. Dia tengah semayang, dia tengah duduk, tengah berdiri. Buat dia duduk belakang di tank. Kalau belakang boleh semayang, kita duduk di tank. Ni kita orang semayang tolak ke depan dia. Dia tengah dah tengok tempat bawah dah. Cuma tengok tak ke tank. Jadi kata. Orang perempuan dalam haid boleh tidak baca Quran ketika dia berada dalam keadaan ketakutan seperti takut hantu? Jawabnya boleh. Jumpa setan, jumpa persik, jumpa putianak. Boleh orang perempuan yang dalam kalau dalam haid, dalam junub orang lelaki baca ayat Quran, ayat-ayat pelindung boleh. Seperti ayat kursi. Boleh ayat kursi. Seperti baca 3 kul. Ini dipanggil ayat zikir. Nampak? Jadi ayat zikir kata setengah ulama dalam junub pun boleh baca. Jangan niat Quran, niat zikrullah. Niat ta'awuz, minta pelindung. Boleh Haji Mak ada tu duduk depan boleh baca Quran dengan tajwid. Boleh? Ya ke? Tak boleh. Gigi saya berlubang. Sudah makan nasi, saya mandi, gosok gigi dan menunaikan solat. Ketika solat, saya teringat mungkin ada sisa makanan yang masuk ke dalam lubang gigi tadi. Soalan saya, bolehkah saya telan air liur dalam mulut sedangkan ada sisa dalam lubang tadi? Adakah mesti korek sebelum solat? Kalau tidak ingat korek macam mana pula? Masalah gigi dia berlubang. Jadi bila dia gigi berlubang, nasi masuk dalam lubang gigi. Bila dia semayang, dia nak telan air boleh tak? Jawab boleh telan air, tak batal. Semayang, yang batal telan nasi duduk dalam lubang gigi tadi. Mudah tanya telan nasi, telan air. Telan air tak batal, dah betul duduk dalam lubang tu situ. Melainkan dia buat main dengan lidah waktu tubik. Ataupun dia tubik duduk dalam lidah, kita telan, batal. Yang tak batal ni sisa makanan telan masa makan, masa semayang, iaitulah sisa makanan yang kita tidak sedar berada di dalam mulut. Kita pun sibuk tu baca Fatihah, duk betul ke lidah baca Fatihah, dalam baca tok telang. Ayat pula dah ada tu. Syarat sedikit. Itulah yang kata sedikit tertelan makanan dalam semayang tak batal. Lagu mana?
Makanan tu kita tak sedar dia. Duk celah gigi. Kita duk rasik baca tihar, duk balik baca istighfar, baca apa ni, tahiyat. Di tubik tu langsung dalam ladu dengan sebab kita baca. Pergerakan mulut, anak tanah yang gigi kita kerokok. Dia jadi masuk di kawah, tak tenang tu. Tu tak batal. Tapi ada dah dalam mulut, sunat kita ludah. Kalau tak ludah, tak batal juga semayang. Tapi kalau kita buat tubik, atau duduk atas ludah, atas gigi, duduk atas lidah, kita tak ludah, kayak gigi dia telang batal semayang. Yang tak batal, kita tak sedar dia ada. Tu tak batal. Tu pun sedikit lah. Kalau tertelang sedikit, sebab kita tak sedar, tak batal. Kalau banyak, batal juga. Tengah-tengah semayang, telang apa benda ni, roti paru putih. Tu batal tu. Rasa manis. Rasa manis nampak yang utama batal. Kalau kita telang dia. Adakah mesti korek? Jawabnya tak payah korek. Nabi suruh berkomor. Sebab tu belum semayang berkomor. Nampak? Ya tamat maknanya berkomor. Mabah tu mana berkomor? Istisyak masuk air. Dan tujuan komor mengeluarkan sisa-sisa makanan. Soalan seterusnya. Saya seorang bekas penagih obat batuk, pil kuda dan syabu. Siap-siap. Dan juga merupakan pengedar barang-barang tu. Dia mengedar. Bagus ini. Penagih obat batuk. Batuk pil kuda pun dia tagih juga. Syabu pun tagih. Dan juga mengedar. Sendiri yang berhak ni. Saya sudah insya dan bertaubat. Bagus. Tapi saya ada hutang barang tersebut dengan pengedar lain. Dia ada hutang pengedar pula. Pengedar lebih besar lah. Dikit-dikit cawangan. Jumlah hutangnya agak besar. Soalan adakah barang kaya tersebut dikategorikan di sisi syarak sebagai najis arak? Ya, sama saja. Pil kuda tujuannya untuk menghayalkan. Tak katakan untuk menghayalkan, untuk menaikkan semangat siapa boleh joget tu gini, siapa lupa ingatan, lupa semayang apa semua jadi garut labang tu semua tu benda walaupun dia tu pil jenis up atau jenis down, dia kira benda-benda adalah benda-benda yang merosakkan fikiran. Benda yang merosakkan fikiran ni panggil muskir. Kullu muskirin khamrun. Nabi kata tiap-tiap benda yang menutup fikiran daripada berfikir waras adalah khamar hukumnya, adalah arak. Nabi kias itu. Kullu muskirin khamrun. Tiap-tiap benda seperti ini dikira khamar. Wa kullu khamrin haram. Tiap-tiap yang khamar sama ada dengan hakiki atau kias haram hukumnya. Hukumnya haram. Adakah saya wajib bayar hutang tersebut? Jawapannya dah wajib bayar. Tak boleh bayar. Benda haram, jual beli tak sah. Hutang pun tak sah, benda haram. Tak sah. Macam riba tak ada ayah. Kalau orang buat pinjaman dengan bank, ada interest tak ada ayah. Tinggi pun syarak. Dunia wajib bayar. Tidak ada lalu mana. Tak lagi juga. Tapi hukum syarak, bila kita buat muamalah riba, tak wajib bayar. Sebab akad tu tak sah dah. Akad riba tak sah. Faham tak? Bila tak sah, tak wajib bayar. Dah, ya tak boleh. Jadi baiklah pula. Jadi hukum syarak tak wajib bayar. Dah berarti dia cari marah. Tuhan pun awak boleh tu. Tapi yang tanya hukum syarak. Seorang ayah kandung boleh memaksa anak perempuannya berkahwin dengan pilihannya dengan syarat ianya mestilah kufu. Ya betul. Kalau kufu boleh. Paksa ni bukan maknanya sikit kok. Maknanya tak setuju pun nikah juga. Soalan dia, adakah boleh seorang bapak kandung paksa anak laki-lakinya kahwin? Tak boleh. Anak laki dia milik diri sendiri. Tak boleh paksa. Anak kata anak laki-laki tak boleh paksa. Wali lagu mana pun wali songok. Tak boleh. Tak boleh paksa. Dia ada berkuasa dia macam janda juga. Janda pun ayah dia tak nak paksa. Janda dah hak jenis rikon, dah jenis merasai persetubuhan walaupun sekali semua hidup. Dia kira janda lah. Ayah dia tak boleh nak buat apa dah. Melainkan dia setuju nikah. Begitu. Adakah anak lelaki yang enggan menuruti kehendak bukan ayah kandung, iaitu enggan berkahwin dengan perempuan pilihan ayahnya, itu dikira anak derhaka? Tidak. Cuma cara kita menolak permintaan itu kadang-kadang membawa kepada derhaka. Kita tak terima itu tak menjadi derhaka. Dia perlu kahwin juga. Pasal dia racang lama dah. Umpamanya. Atau memang dia nak betang tengok ni. Nak angkat lubang projek. Nak lelaki dia tambur. Jadi tolak tu tak derhaka. Yang derhaka ni cara dia tolak. Siapa balau, siapa maki hamung, siapa sepak gajang, siapa maknanya carut ke mak ayah dia, itu baru haram. Dia panggil anak derhaka. Kalau tidak menerima permintaan, tak mesti derhaka. Pasal dia ada hak dia. Dalam bab perkahwinan dia lain sikit. Dalam bab lain sikit. Dia gengang sikit.
Tolaklah dengan bijak sana, dengan hikmah. Tunjukkan kalau ibu bapa kita bahawa pilihan yang kita nak itu adalah cocok dengan kita dan memberi kebaikan pada perkahwinan kita. Gitu dengan sabar. Jikalau berlaku penuduhan hudud, penuduhan liwat atau zina, siapa harus sumpah? Adakah si penuduh atau yang tertuduh atau keduanya sekali? Jawabnya, orang yang menuduh orang tak payah bersumpah. Orang yang dituduh dia itu boleh bersumpah, bukan wajib sumpah. Orang tuduh kita nak bersumpah boleh untuk menyucikan maruah kita. Dan kalau tak bersumpah tak ada masalah. Dan kalau kita nak bersumpah juga tak apa kalau kita dituduh orang. Kita bersumpah juga. Kita tak kenal perempuan, tak kenal pun. Tak apa. Orang yang menuduh tak payah sumpah. Orang menuduh dia kena saksi. Al-bayyinah 'ala mudda'i, orang yang menuduh dia kena wari keterangan, bukan sumpah. Wak mari saksi, wak mari bukti. Kalau kita tuduh orang kita sumpah sedap ramak. Orang yang kena tuduh boleh bersumpah nak bersihkan dirinya. Tapi kalau sumpah laknat ni, dia bukan dalam sumpah bab ni. Sumpah laknat ni dia mubahalah. Mubahalah ni perkara besar. Ni kata dia lah benar, ni kata dia lah benar. Tak boleh nak buatlah cara lagu mana. Untuk menegakkan juga kebenaran, boleh mubahalah. Baru orang ni sumpah laknat. Ni bukan bab mubahalah. Dah apa yang bakal laknat-laknat. Baca sumpah sudah lah. Kalau nak sumpah sangat. Ni nak terima laknat lagi dah ya. Terima laknat dipanggil mubahalah. Tubik tengah padang belaka. Ni kata dia benar, dia ikut Islam. Tak. Ni kata kita lah yang ikut Islam. Ni karut. Jadi huru-hara jadi habis negara. Dua-dua pasukan ni. Presiden yang belah ni, presiden belah ni, mubahalah tengah padang. Itu orang yang sumpah untuk terima laknat. Itu baru ada sumpah laknat. Malam ni berdia pula sumpah baru. Tak malam ni sumpah ni. Haji Mak, kamu sumpah dah? Nak juga. Loking dia, kena lewat. Dah? Dia musim dia. Nak sumpah dia tu. Dia orang lewat. Orang lain lewat. Aduhlah, pas supah. Jadi banyak nak supah jadi kelakar kau tau. Jadi nakal habis. Jadi bodoh lah, berapi juga bodoh Islam. Apakah pantang larang ketika berada di Mekah? Soalan terakhir malam ni kita sambung pada subuh lah. Subuh hari Sabtu. Pantang larang ketika berada di Mekah. Pantang larang berada di Mekah ni macam tempat-tempat lain kot dia ada pantang larang juga. Cuma bezanya tanah haram ni lebih sikit. Dia tak macam tempat lain. Antaranya benda-benda yang haram bagi orang yang muhrim. Orang yang niat ihram haji atau umrah dia ada lebih daripada tempat lain pula pantang larang dia. Iaitu kau-kau yang haram. Di antaranya kalau kita dah niat ihram, duduk dalam tanah haram, tak bolehlah kita pakai pakaian berjahit kepada lelaki. Tak boleh pakai minyak wangi. Kalau tak ihram, tak apa. Tak ada masalah. Minyak wangi pakai berjahit ni untuk orang ihram. Tapi kalau ambil benda-benda batu-batu situ, orang tak ihram tak boleh ambil. Kita pergi buat kerja, ada projek pasang kabel di Mekah, tak tanah haram kita buat kerja. Batu-batu tempat buat kerja tak boleh ambil kok. Walaupun kita tak niat ihram. Faham tak? Tak boleh juga tu. Haram tu. Itu keistimewaan tanah haram. Pak lain boleh. Pergi di New York, ambil batu sepapa 3 lagi lah pun. Kelebihan tanah haram tak boleh ambil batu. Pokok-pokok kecil tubik-tubik kan, betul-betul tak boleh. Pokok-pokok kayu tak boleh ambil daun tak boleh. Yang boleh kalau kita tanah raya nak buat makan, tu boleh. Pokok-pokok dia tak boleh. Binatang-binatang tak boleh amak, tak boleh pekong, tak boleh jatuh, tak boleh sikit. Di binatang tanah haram. Cakap jangan cakap besar. Lepas tu jangan dulu kutuk-kutuk orang. Dia tengok orang hitam, dia musuh orang hitam, dia kata uduhnya mak orang hitam. Ni orang tengok uduh sungguh orang hitam. Lepas tu mengandung ini dia. Hitam letung mana. Dia sungguh berlaku. Tak tahu betul dah baca mastika. Dia ada kat tu. Ada kat tu. Dia ada kat dak tu. Hawa-hawa lebong. Jadi hitam sungguh. Hitam letung mana. Mak putih, ayah putih. Hitam letung mana. Jadi dia ini kau kan. Jadi mulut lupa kan.